Al-ilmu itu ialah ilmu fardu ain. Kitab kita mengaji ni, ilmu fardu ain ni dia terbahagi kepada 3. Mula-mula sekali, benda mula sekali yang kita mengaji, tuan-tuan puan sekalian, musalli ala sayyidina Muhammad, ialah namanya ilmu aqidah, ataupun subhanallah kita juga sebut ilmu ma'rifatullah, kenal Allah. Tuan-tuan, mula-mula sekali belajar kenal Allah. Pasal apa Allah jadikan kita sebagainya. Habis mengaji bab dah kenal dah Allah sebagainya, masuk bidang ilmu yang kedua di bawah ilmu fardu ain juga, cabang ilmu yang kedua namanya ilmu fiqh ataupun ilmu ibadat. Ni yang kita nak mengaji ni. Ilmu ibadat, ilmu akidah tadi ni, tuan-tuan puan sekalian, tiap-tiap hari kita guna dalam kehidupan kita. Tiap-tiap hari kita akan pakai. Bab sembahyang tiap-tiap hari kita pakai. Subhanallah. Bab-bab yang berkaitan dengan ibadat tiap-tiap hari kita pakai. Tapi subhanallah, berapa orang yang masih tak erti lagi dalam sembahyang ni. Jadi ilmu ni, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kena belajar dulu sebelum belajar ilmu yang lain. Tak boleh belajar ilmu lain selagi benda ni tak selesai. Yang ketiga, tuan-tuan, selepas daripada kita mengaji dah tahu dah bab ibadat, macam mana nak sembahyang, macam mana nak wuduk, macam mana nak ni. Dalam ilmu fiqh ni kita akan belajar bab munakahat, belajar bab jinayat, belajar bab muamalat. Tuan-tuan sekalian, habis dah tahu dah dalam bidang-bidang ilmu berkaitan dengan ilmu ibadat ni, masuk ilmu yang ketiga, cabang ilmu yang ketiga namanya ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak, ataupun ulama panggil juga ilmu tazkiyatun nafs, nak membersihkan hati. Tuan-tuan puan sekalian, subhanallah, tadi belajar dah kenal Allah, kemudian dah kenal Allah dah belajar bab ibadat, bab akidah, bab ibadat, bab fiqh. Masuk yang ketiga, macam mana kita nak pastikan ibadat yang kita buat itu diterima oleh Allah Subhanahu Taala tu. Kan? Yang ulama kata apa? Macam ni, bagi contoh macam cawan yang kita jumpa dalam parit belakang rumah kita tu. Tak? Jumpa cawan dalam parit belakang rumah, kotak penuh dengan selut. Kalau kita ambil tuang air yang jernih ni, dia jadi lagu apa? Dia jadi lagu mana? Kotak lah air tu, betul tak? Subhanallah muslimat. Habis nak bagi air dia jadi jernih ni apa macam mana? Basuh cawan ni, bawa pergi dekat siki, ambil apa, mau sabun, ambil gosok-gosok, bersih apa semua. Tuang air ni jadi apa? Jernih elok lah. Subhanallah. Itulah hati. Inilah ibarat ibadat kita ni. Bila hati kita ni kotor, hati ni penuh dengan selut, hati ni penuh dengan lumpur, masuk pilah ibadat lagu mana pun, dia tidak menjadi manfaat kepada kita. Faham tak? Allah tak terima wujudnya sifat riya, wujud sifat mazmumah. Pasal apa? Pasal bekas yang buat masuk ibadat tu kotor. Tu dia panggil ilmu tasawuf. Penting tak mengaji bab tu? Penting juga. Subhanallah muslimat. Jadi tiga-tiga bidang ilmu ni penting untuk kita belajar. Malangnya tuan-tuan, kita umur 47 dah baru mengaji bab ni. Lambat dah, subhanallah. Tu pun alhamdulillah sempat lagi belajar. Ada orang langsung tak pernah berjumpa bab ni. Tuan-tuan sekalian, subhanallah muslimat. Baik. Kita masuk yang pertama, bila mula-mula sekali kitab fiqh ni tuan-tuan muslimat, sebelum nak masuk bincang bab semayang, bab wuduk, bab apa semua sebagainya, bab haji, bab zakat, bab sebagainya, mula-mula sekali dia akan bincang bab bersuci. Dia panggil taharah. Apa maksud taharah ni? Taharah ni suci. Pasal apa mula-mula sekali kita belajar bab bersuci? Pasal apa nak kena belajar bab ayam? Pasal apa nak kena belajar bab istinja? Kita tiap-tiap hari pun duk istinja, tiap-tiap hari pun masuk jamban, tiap-tiap hari pun masuk bilik ayam. Tuan-tuan sekalian, subhanallah, pasal apa nak kena mengaji bab ni? Sebab dengan sahnya istinja, dengan sahnya bersuci, baru boleh bawa kepada sahnya ibadat. Boleh bawa sahnya salat. Subhanallah tuan-tuan. Maksud kata benda ni cukup penting. Awal-awal sekali kita mengaji. Subhanallah, bila bersucinya tidak sempurna, tidak sah, sembahyangnya tidak diterima. Bila bersucinya tidak sah, tuan-tuan, tawafnya, umrahnya tertolak, sebagainya tidak sah, sebagainya. Maksud saya tuan-tuan, bila dia ni mandi hadas pun tak betul, sembahyang tiap-tiap hari pun tidak diterima oleh Allah. Pasal pasal apa? Pasal mandi hadasnya tak betul. Sembahyang jenazahnya tak betul, tuan-tuan sekalian. Sembahyang jenazahnya tidak diterima oleh Allah. Pasal apa? Pasal waktu hidup dia
dia tidak buat bersuci ataupun kaedah taharah seperti mana yang dituntut dalam syarak. Baik, bersuci Islam adalah salah satu cara hidup yang sempurna, syariat dan lengkap pula tata cara pengamalannya. Setelah memahami dengan jelas rukun-rukun iman dan Islam dan perkara-perkara lain berkaitan dengannya, umat Islam dituntut pula menjelmakan segala ilmu yang diketahui itu ke dalam beberapa amalan dan perlakuan yang ditetapkan oleh syariat kita. Yang saya sebut tadi ni, mula-mula sekali belajar bab akidah, bab iman, bab apa, bab Islam, bab ihsan. Tuan-tuan, ihsan ni apa dia? Duduk dalam tu, mula-mula sekali kita kena belajar. Ihsan ni kena ada kat kita. Apa dia ihsan ni? Ihsan ni tuan-tuan, maksud anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu nampak, seolah-olah Allah duduk depan kamu, kamu nampak dia. Tetapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah melihat kamu. Kita ni tuan-tuan tengok macam mana kita didik anak kita. Subhanallah. Depan kita dia semayang. Kita pun sebab tu, depan orang kita baik, belakang orang Allah saja yang tahu. Tuan-tuan sekalian, depan orang kita nampak soleh, belakang orang tuan-tuan duduk seorang-seorang buka internet, tengok macam-macam. Betul tak? Subhanallah, Zaman tergigit cuci mata. Baik, subhanallah. Maksud kata apa? Kita tak ada sifat ihsan. Sifat ihsan ni duduk tahu mana saja dia tahu. Kalau dia tak nampak Allah, Allah duduk tengok dia. Betul tak? Orang yang ada sifat ihsan, dia akan jadi baik sepanjang hidup dia. Orang ada ke orang tak ada ke, dia dengan Allah tu cukup baik. Anak kita tengok, depan kita dia semayang, belakang kita dia tak semayang. Anak kita, depan kita pakai tudung, belakang kita dia tak pakai tudung. Pasal apa? Pasal kita tak didik dia dengan sifat ihsan. Takut kat ayah, takut kat ustaz di sekolah. Anak kita pakai tudung di rumah, pergi jalan dia buka tudung, sampai sekolah dia pakai. Pasal di rumah ada ayah, di sekolah ada ustaz. Dan cikgu duk tengok. Waktu dalam perjalanan dia kata tak ada siapa tengok dia. Lupa Allah duk tengok dia. Baik, subhanallah. Tu maksudnya tak ada sifat ihsan. Pasal apa? Pasal salah kita mendidik. Kita kata dekat dia, Kak Long nanti masuk sekolah menengah, Kak Long pakai tudung lah. Kita kata apa tu? Abang Long, abang nanti masuk sekolah menengah dah, abang tak boleh tinggal semayang lagi tau. Maksudnya apa? Maksudnya belum masuk sekolah menengah tak pakai tudung tak apa. Maksudnya tak masuk sekolah menengah lagi tak semayang tak apa. Tu salah kita mendidik. Letak masuk sekolah menengah tu barulah nak kena sempurna agamanya. Sedangkan Nabi kata apa? Ni umur 7 tahun ajak anak tu semayang. 10 tahun tak semayang, otak dia pukul dia. Baik, subhanallah. Waktu umur 7 tahun ajak semayang, ajak semayang. Tuan-tuan cuba tengok. Awak 7 tahun dia balik dah lagi? Dah lagi. 10 tahun balik dah lagi? Dah lagi pun. Tapi pasal apa? Suruh awak baik? No, preparation sebelum dia nak masuk waktu balik. Bila sekolah menengah baru suruh pakai tudung, apa jadi? Bila sekolah menengah tuan-tuan, dia dah cerdik dah. Dia dah tahu hangat, dia tahu tak selesa. Ada orang duk mengorak-mengorak dia dah waktu tu. Faham tak? Tengok dalam Facebook anak kita tu. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Buah gambar macam-macam. Tak ada anak kita buah gambar lagu mana. Dia pipi tak apa kembung, dia bagi kembung sikit. Tak ada. Mata tak apa luas, dia jegir sikit. Dia buat macam ni. Pakai spek bagi rendah sikit. Wah, macam tu. Wah, macam tu lah lebih kurang. Kita ambil gambar monyet tak semua. Semacam benda apa ni. Subhanallah. Tu posing dia pak. Oi, pandai dah umur 12 tahun. Ada boyfriend lah, jangan main-main. Mereka dah reti dah tuan-tuan. Baik, waktu tu nak suruh tuan-tuan, Allah payah nak lekat. Sebab tu Nabi kata apa? Ajak anak waktu umur 7 tahun. 7 tahun ajak semayang. Tuan-tuan cuba bayang, perempuan cuba bayang. Kalau sehari 5 kali suruh. Suruh. Esok lagi suruh. Lusa suruh lagi suruh. Kalau sehari 5 kali, sebulan 150 kali. Kalau 3 tahun 8 sampai 10 3 tahun 3 tahun tu ada 5,400 kali suruh 5,000 kali suruh. Ya agak lekat tak? InsyaAllah lekat. Sama dengan tudung. Kata ulama, bila Nabi suruh sembahyang, maksudnya termasuk di bawah tu arahan yang lain. Abang yang ni kakak tak boleh buat, yang ni haram kakak, yang ni judi abang, yang ni tak boleh, yang ni kakak kena pakai tudung, kalau kakak tak pakai tudung nanti ni kena azab sebagainya. Ajak waktu dia umur 7 tahun dah belajar pakai tudung dah. 7, 8, 9, 10. Kalau sampai umur dia balik umur 12 tahun agak boleh lekat dah tudung dia. Daripada umur 7 tahun dah duk pakai tudung dah. Subhanallah. Mai umur 11, umur 12 dah balik dah tuan-tuan, tudung dah lekat di kepala dia.
Tu hikmah nak, tuan-tuan, nak ajak anak sifat ihsan. Ya, ayah tak nampak waktu hang duduk di rumah, ayah nampak keluar daripada rumah tu, ingat Allah duk tengok kamu sepanjang perjalanan. Kamu tak pakai tudung, ayah tak nampak, tapi Allah duk nampak. Sifat ihsan, tuan-tuan sekalian. Yang tu duk bidang awal-awal. Kemudian dia kata apa? Dah belajar dah bab tu. Masuklah pula, dah kenal dah Allah, dah tahu dah apa rukun iman, apa rukun Islam. Ala ni subhanallah, dia kata macam mana pula kita nak buat ibadat kepada Allah. Bahagian ini akan membicarakan secara ringkas tentang soal taharah, ini bersuci. Membawalah kepada perkara-perkara yang lain seperti pembahagian air, pembahagian najis, solat, puasa, zakat dan sebagainya. Baik. Taharah, apa maksud taharah? Taharah atau bersuci merupakan satu tugas yang begitu penting kepada kehidupan seseorang Muslim, kerana ia punca atau asas penerimaan segala ibadat. Seandainya seseorang itu mengerjakan ibadat solat tapi belum bersuci dan membersihkan diri, sama ada dari segi tubuh badan, pakaian, tempat mengerjakan ibadat dan sebagainya, maka solatnya tidak sah. Apabila solat yang merupakan tiang agama itu tidak sah, maka ibadat-ibadat yang lain juga tidak akan mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, ingat sembahyang itu merupakan benda yang mula-mula sekali Allah cek. In salahat salat sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Elok sembahyang dia, maka eloklah segala amal dia yang lain. Kalau buruk sembahyang dia, maka Allah tak tengok dah amalan-amalan dia yang lain. Mula-mula sekali Allah cek sembahyang, tuan-tuan sekalian. Subhanallah, Muhammad. Sebab tu nak kena jaga daripada introduction sembahyang tu. Orang tanya, ustaz, cuma main kita belajar macam mana cara kita nak khusyuk dalam sembahyang. Dia kata gitu. Macam mana ustaz boleh dapat nikmat manisnya sembahyang, Allah seronoknya, masya-Allah Rabbi. Tengok Nabi SAW boleh berdiri sembahyang sampai bekak kaki. Dan abang kata lamanya berdiri. Tuan-tuan, Muhammad SAW sampai bengkak kaki Nabi. Sayyidina Ali cerita dalam perang, waktu anak panah melekat dekat kaki dia, dia kata tunggu saat nak semayang 2 rakaat. Semayang 2 rakaat, orang yang duduk tu tolong pekat duk cabut tu terpanah yang melekat kat kaki dia tu. Habis semayang dia tanya, apa cabut tak lagi? Lah, tuan-tuan, sampai feel semayang. Baik tuan-tuan, macam orang mancing, tahu gila mancing. Dia bukan gila, dia gila mancing. Gila mancing ni subhanallah, sanggup belanja duit banyak dekat joran. Bini kasut putih, abang kasut putih bang, tukar kasut baru saja. Dia kata apa? Pakai selipar jamban tu pun cukup lah dia. Punya kira tu, tapi joran 600 boleh beli. Tidak rock tu. Pi duduk tengah laut tu. Tuan-tuan, duduk tepi sungai apa tu dekat Empang tu. Dia kerian kan. Kita lalu duduk tu. Kita balik duduk tu lagi. Kita biasa duduk tu lagi. Ini lagu mana? Subhanallah. Punya seronok nikmat tu. Dia seorang je tak tu dunia dia. Tuan-tuan, cuba alangkah cantiknya kalau dia sembahyang macam tu. No? Orang lalu pun tak kisah apa, tak ada apa pun tak tahu. Subhanallah, sembahyang khusyuk seronok. Baik, nak dapat nikmat tu mancing tu, sampai rasa feel, sampai rasa sebagainya seronok, masya-Allah Rabbi, nikmat dunia ni. Tuan-tuan, nak sampai ke tahap macam tu, mula-mula sekali dia belajar apa? Dia belajar tu, ambil kain tu macam mana nak bubuh umpan dekat bawah. Waktu tu dapat nikmat lagi tak? Dah lagi. Baru duk belajar ni. Kawan dia ajak ni, kalau nak tangkap ikan ni, bubuh kena pakai kain macam ni. Waktu tu tak beli rod 600, baru pakai buluh lah. Sekalian. Pakai buluh lah, ni buluh tak ada lah, pecah dia habis. Cari buluh pun tak ada lah ni. Buluh pun mahal, siapa ada buka buluh ni kaya dah. Subhanallah. Macam orang pajak derian tu, orang pajak dia pajak kat buluh dia ni, mesti belian raya dia. Waktu tu tak sendiri, tak dapat nikmat lagi, tak lagi. Belajar ikat tali apa semua. Mula-mula pergi kat sungai. Lepas tu pergi mula-mula kat parit belakang rumah. Lepas tu pergi sungai. Lepas tu pergi sungai Kerian. Lepas tu kawan bawa pergi pergi dekat kolam. Lepas tu barulah bawa pergi sungai, bawa pergi laut apa semua, pergi duduk bawah jembatan Pulau Pinang. Sekalian, subhanallah. Lepas tu barulah rasa nikmat, Terang nak dapat nikmat tu, makan masa 2 tahun 3 tahun. Baik tuan-tuan, semayang macam tu.
Nak dapat nikmat semayang, seronok semayang, seronoknya semayang, masya-Allah, Rabbi filnya semayang. Mula-mula sekali belajar ba'ayak dulu. Ba'ayak, dah apa kena sangkut ayak dengan semayang, Ustaz? La subhanallah, dengan ayak tu nak bagi sempurnanya semayang. Orang basuh baju dengan ayak najis, subhanallah, macam mana nak khusyuk semayang? Bancuh ayak kopi bagi suami minum, kopi-kopi yang bancuh dengan benda najis, dengan bangkai kat dalam tu, subhanallah. Mana pernah buat lagu tu, Ustaz? Tunggu Ustaz lagi kita cerita. Subhanallah, tuan-tuan. Benda-benda lagu ni yang membawa kepada tidak khusyuknya semayang. Subhanallah. Sebab tu nak kena mengaji daripada awal. Mula daripada bab taharah, bab bersuci. Baik, pembahagian air. Air dia kata subhanallah, punca air ni ada 7. Yang pertama air sungai, yang kedua air laut, air hujan, air perigi, air embun, air mata air. Dan ketujuh air salji, air beku. 7 benda ni punca ayak yang akhirnya boleh bawa selagi dia boleh jadi ayak mutlak ke, jadi ayak mutanajis ke, ayak mustakmal ke, ayak musyamas ke. Dia mula daripada 7 benda ni. Tuan-tuan sekalian, tengok Allah sebut dalam Quran tentang yang hujan. Tu perasan ataupun tidak? Allah kata, afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falau la tashkurun. Allah kata, subhanallah. Allah tanya kita, ni hampa tak tengok ke ayak yang hampa duk minum ni? Kata Allah, a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Hampa yang buat turun daripada langit ke anu, atau aku yang buat turun? Kata Allah, lau nasya'u ja'alnahu ujajan falau la tashkurun. Boleh saja, kata Allah, aku nak bagi dia masin, apa tak kerti syukur kan? Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Tu Allah Kiuri kita tanya. Nak abang kata kita ni, tuan-tuan, tak ada benda apa dalam hidup yang kita boleh buat keputusan sendiri, melainkan Allah yang tentulah hidup kita. Muslimat ni hari ni gosok muka bukan main ni, pakai facial, pergi beli simplicity tu. Tak nak? Tu tengok muka Siti Nurhaliza punya lawa lah, dia pun beli kat Siti. Dia rasa jadi macam Siti pakai. Jerawat naik tahun ni. Tunjuk. Dua esok jerawat naik tahun ni pula. Tunjuk pula. Naik tahun ni pula lah. Kita jerawat kita sendiri pun tak boleh kontrol, betul tak? Subhanallah. Perempuan ni muslimat haid, bulan ni mai 7 hari bulan. Bulan depan dia kata apa? 7 bulan depan sampai kan? Ada pula. Betul tak? Boleh tak? Tak. Kadang-kadang betul lah dekat-dekat, tapi dia main 6 hari bulan, betul tak? Kadang-kadang dia lanjut pergi sampai 9. InsyaAllah sama. Kita haid sendiri-sendiri, kita pun kita tak boleh nak kontrol. Itu sombong apa dengan Allah? Nak sombong apa dengan Allah? Tuan-tuan boleh main tadi daripada rumah. Ni start kereta daripada rumah. Tuan-tuan, sagi aku pukul 9 lagi sampai kat sana. Betul kan? Belum tentu, dan takut kat jalan tu aksiden, pecah tayar ke apa ke. Sebab tu tuan-tuan, kita dengan hubungan kita dengan Allah kena jaga, jangan bagi putui. Macam mana nak jaga hubungan kita dengan Allah ni? Doa selalu, doa bagi kita selamat, doa bagi kita apa, Allah jaga kita. Tuan-tuan, mati Allah sekalian, antara kelebihan orang bertakwa kepada Allah, apa dia? Allah sentiasa bersama dengan dia dalam kehidupannya. Kata Imam Habib Abdullah Haddad. Maksudnya apa? Dalam hidup ini Allah sentiasa duduk dengan dia. Kalau Allah duduk dengan dia, tak selamat, tuan-tuan? Selamat, insya-Allah. Syarat dia apa? Takwa. Nak dapat takwa lagu mana? Buat amal. Nak dapat amal buat macam mana? Kena ada ilmu. Nak ada ilmu kena buat lagu mana? Main mengaji. Punca dia mesti mengaji dulu ya. Nak jadi lagu mana pun punca kena duduk ni, tuan-tuan sekalian. Subhanallah, lenguh ke tak lenguh ke, belunjuk ke tak belunjuk ke, apa sepek ni ada kerusi cantik. Saya special sikit, ada 2 kerusi. Ada ayat lagi. Apa tak ada ayat? Subhanallah, tuan-tuan. Boh pilah selesa lagu mana pun, tuan-tuan sekalian. Tu masjid apa? Ada masjid kat sini. Setengah masjid buat aircon, tak? Buat aircon, subhanallah. Dulu ada 20 orang main mengaji, ada 50 orang main mengaji. Dia kata orang tak main mengaji, kita bubuh kapek kot orang tak selesa duduk. Buah kapek, berapa orang main mengaji? 50 tu juga. Betul tak? Kot tak selesa, kot panas, kot apa semua, kita buah aircon kot. Buah aircon penuh masjid. Berapa orang main mengaji? 50 tu juga. Pasal apa? Bukan sebab selesa, bukan sebab seronok, dah pasal Allah duk gerak hati orang untuk main mengaji, tuan-tuan sekalian. Sebab tu saya kata subhanallah, kadang-kadang mau angkat tangan syukur sebab Allah pilih kita ni. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din.
Kata Nabi SAW, kalau Allah nak kamu ni selamat dunia, selamat akhirat kamu ni, kalau Allah nak kepada kamu ni kebaikan, kebaikan apa kata ulama? Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Dunia ni selamat daripada fitnah. Tengok fitnah lagu mana? Buang anak sana, buang anak sini, selerak sana, selerak sini, cekik anak. Tuan-tuan sekalian, tiap-tiap hari kita tengok masuk penjara tu. Saya mengajar di penjara, tuan-tuan sekalian, pakcik umur dah dekat 80, 70 lebih baru masuk penjara. Saya kata, "Mai pakcik, berapa tahun kena ni?" 7 tahun Ustaz. 7 tahun. Saya fikir perlu dalam ni gaya. Sungguh sebab nak pasal apa? Sampai umur dah hujung ayat. Okey, apa pakcik ni? Okey, ganja Ustaz. Ganja, subhanallah. Nah, nampak tak? Dah, masya-Allah, itu fitnah. Ni kalau Allah nak kamu selamat daripada benda lagu ni, jarang-jarang sangat kita dengar orang mengaji kena lagu ni. Tidak? Tidak? Jarang sangat orang mengaji dia buat benda tak elok. Tidak? Jarang sangat. Pasal apa? Pasal Allah jaga orang mengaji ni. Nabi sebut, kalau Allah nak kamu ni kebaikan di dunia, kamu jadi baik di dunia, kamu selamat di dunia, kamu selamat daripada segala masalah dalam dunia. Mula-mula sekali apa? Nabi kata, yufaqihu fid din. Allah akan bagi dia faham urusan agama dia. Kalau Allah nak kamu selamat di akhirat, selamat lagu mana? Waktu mati tu pun malaikat mai putih, wajah selamat, sallallahu alaihi Muhammad. Waktu nak mati tu malaikat maut pun mai cabut nyawa macam ayak keluar daripada botol ayak. Kalau waktu nak mati tu pun tu malaikat-malaikat mai, tuan-tuan sahabat kita, tak apa, relax, tenang, kami ada bersama dengan kamu macam mana kami ada bersama dengan kamu waktu di dunia dulu. Waktu usung pergi kubur, kita kata apa? Cepatlah, tak sabar nak berjumpa dengan Allah Tuhanku. Waktu turun dalam kubur, kamu kita liang-liang kita tu, waktu tu tuan-tuan kubur kita lapang, cerah, luas, dihampar permaidani yang indah daripada syurga, diberikan pakaian-pakaian dekat kita yang indah daripada syurga, tuan-tuan sekalian. Yang duduk dengan kita ni, tuan-tuan ni, teman-teman kita Al-Quran duduk dengan kita, jadi kawan kita waktu tu. Jadi satu makhluk yang cukup indah, yang cukup cantik duduk dengan kita. Ni surah Al-Mulk duduk dengan kita, zikir kita duduk dengan kita, tahajud kita duduk dengan kita. Kita tak berseorangan dalam kubur. Mai pula malaikat kata apa? Tepuk-tepuk, rehatlah, kamu dah letih di dunia dulu, rehatlah kat sini. Nikmat duduk dalam kubur tu lebih nikmat daripada kita duduk di dunia dulu ni. Subhanallah. Dibuka pintu tiap-tiap hari, pagi petang, pergi tengok syurga, pergi tengok tempat duduk kita dalam syurga. Allah, tak sabarnya, cepatlah kiamat, tak sabar nak pergi duduk. Allah, sabarnya Allah, macam kita beli rumah lah, beli rumah tengah duk buat tu, tiap-tiap hari pergi tengok. Kan sekalian, saudara saya mat, pergi lagi pergi tengok pula, saya pergi tengok pula. Padahal rumah ni, rumah kos rendah yang beli pun. Bayangkan subhanallah, duduk dalam tu kubur kita ni Allah duk buka tu, tuan-tuan sekalian, buka pintu tiap-tiap hari tengok. Allah, bau wangi daripada syurga, mai angin sejuk daripada syurga. Allah, tak sabarnya. Nak macam tu lah. Nak macam tu Nabi kata, kalau may yuridillahu bi khairan, kalau Allah nak kepada kamu kebaikan, kata ulama, kebaikan dunia, kebaikan akhirat kamu ni, yufaqihu fid din. Allah mula-mula sekali akan bagi kamu faham akan urusan agama kamu. Faham urusan agama. Nak faham urusan agama duduk mana? Duduk mengaji. Mai kuliah paksi. Duduk, subhanallah, semat. Beletiak lah ustaz tu. Ngantuk Allah saja yang tahu. Ya, dah tertungin-tungin lah. Jangan balik tengok kaki yang terpecah di atas, kepala duduk bawah lah. Lena sampai tak sedap. Lah, subhanallah. Tuan-tuan, dah mai pasal apa? Nak cari ilmu. Yang boleh mai pasal apa? Pasal seronok ke? Yang boleh mai pasal apa? Pasal duduk atas kerusi, orang jamu ayat ke, orang bagi duit RM10, RM20 ke? Dah, tak ada apa pun. Yang mai pasal apa? Pasal Allah gerak hati kita untuk mai. Ya, tuan-tuan, subhanallah. Sebab tu angkat tangan sekali-sekala, syukur kepada Allah. Kita ni tak boleh nak lari daripada bergantung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Air dibahagikan kepada 4 jenis. Hari ini kita nak masuk lagi sekali, tuan-tuan Muslim Muhammad. Kita nak masuk dalam pembahagian air. Yang pertama, air mutlak. Apa dia air mutlak? Air mutlak ni, tuan-tuan, air yang suci lagi menyucikan. Suci tu apa? Suci tu maksud boleh mandi, boleh minum, boleh basuh baju. Suci maksudnya. Menyucikan tu apa? Boleh guna untuk berwuduk, boleh guna untuk mengangkat hadas.
Air mutlak, air yang subhanallah dia boleh mandi, boleh minum, boleh apa sebagainya, suci, tak kotor, dan dia boleh guna juga untuk kita mengangkat hadas kecil, hadas besar. Tu air, dia panggil air mutlak. Air mutlak ni nak kenal lagu mana? Mudah nak kenal yang mutlak. Tuan-tuan, kita tengok ni, kita kata ni apa? Kita kata apa? Jernih. Dalam ni kita kata apa? Ayak teh kan? Ayak kopi kan? Ayak aja. Kata apa? Ayak kan? Kita kata apa? Kita tengok ni kita apa? Ayak kan? Ayak. Kalau kita tengok dia, kita kata ayak, itu air mutlak. Faham tak? Mudah ya? Lawan dia apa dia? Lawan dia ayat mustakmal ke ayat mutanajis. Ayat mustakmal apa? Yang kita bagi nama dia lain. Tengok warna kuning sikit, ayat apa? Teh. Tengok warna orange sikit, ayat apa? Ya orange. Tengok warna hitam sikit, ayat apa? Bukan ayat Coca-Cola. Lah, subhanallah. Nampak tak? Kalau selagi kita panggil dia ayat, selagi itu dia ayat apa? Mutlak. Mudah nak bagi faham. Gitu. Subhanallah muslimat. Cukup tak cukup tu cerita nombor 2. Nak abang kata nak kenal ayat tu. Tengok ayat daripada sungai mengalir, ambil. Ni kita panggil apa? Ayat mutlak. Faham tak? Subhanallah. Dua dalam kolah, ambil ayat tu. Tengok. Ayat ni kita panggil apa? Ayat. Selagi kita panggil dia ayat, dia dipanggil ayat mutlak. Faham tak tuan-tuan? Ustaz-ustaz. Baik. Salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua tuan-tuan, nama dia air mustakmal. Air mustakmal. Baik tuan-tuan sekalian muslimat, air mustakmal, air yang suci tapi tidak mencucikan. Baik, sebelum air mustakmal saya nak masuk yang ketiga dulu. Yang ketiga, air musyammas. Musyammas. Apa dia air musyammas? Ini tak ada whiteboard lah. Boleh tulis tak? Air musyammas, apa dia air musyammas? Dia suci, mencucikan juga macam air tadi. Suci, boleh minum, boleh mandi, boleh apa. Menyucikan juga, boleh digunakan untuk mengangkat hadas. Tetapi dia makruh digunakan. Makruh, tu je beza dia. Pasal apa dia makruh? Pasal dia terdedah kepada panas terik matahari. Dia duduk dalam bekas logam yang kena panas terik matahari ni. Pasal apa? Pasal apa jadi makruh? Pasal dia boleh menyebabkan penyakit. Sah tak kalau kita wuduk? Sah tak? Sah, sebab dia suci menyucikan. Makruh je. Pasal apa makruh? Kata Sayyidina Abu Bakar ataupun Sayyidina Umar, aku tak pakai air musyammas. Pasal apa? Pasal dia boleh menyebabkan penyakit sopak kulit. Benda yang kacau orang ni tuan-tuan, memang dia selalu jadi makruh. Kacau orang lah. Ayam tu dia kacau lah. Sekali dia jadi penyakit apa sebagainya, Nabi larang. Sama macam tuan-tuan, kita pergi semayang pakai tulis baju macam-macam. Yang tu sama. Kacau orang. Ataupun yang kita yang isap rokok. Kita tak isap rokok lah. Lagi kita isap rokok. Kacau orang. Allahu Akbar. Kawan sebelah pingsan lah. Bau mulut dia tak tahan kuat. Subhanallah. Kacau orang. Tulis baju macam-macam. Tulis ni. Jadi tu imam. Allahu Akbar, 8 tututan bersih. Contoh kat belakang kan? Yang orang belakang ni macam Allahu Akbar. Oh, 8 tututan bersih. Yang pertama, pilih raya yang adil. Dia syarah pilih raya yang adil tu satu semayang. Dia kacau. Dan tu contoh lah. Tulis macam-macam kadang-kadang tu. Subhanallah. Itu kacau orang. Dia makruh hukum dia. Faham sekalian? Oh, subhanallah. Sama ayat jadi makruh pasal apa? Pasal dia boleh bawa mudarat yang lain. Boleh jadi penyakit sopak dan sebagainya semua. Cumanya cuaca kita ni taklah sampai boleh menyebabkan ayat tu jadi macam tu. Kata ulama lah. Tapi lah ni cuaca kita panas. Pasal tak? Oh, Masya Allah Rabbi, panas. Dulu kalau kita pergi haji, pergi umrah, kita pesan dekat orang-orang pergi haji tu kan, kena sabar-sabar lah, pergi sana sekali, kena jaga minum air banyak-banyak. Pasal apa? Sebab cuaca panas, saya ikut batuk apa semua. Dulu orang pergi sana batuk. Lah ni orang pergi umrah balik sini, batuk kat sini, demam kat sini. Pasal apa? Sini panas pada sana. Sungguh tuan-tuan, Musalli Sayyidina Muhammad. Tanda kiamat dah. Masya Allah Rabbi. Kita ada ujung-ujung dah perempuan sekalian. Cuaca pun jadi tak menentu dah.
Ni zaman Nabi subhanallah masa semak waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu di Isra' Mi'raj kan nampak orang tua bongkok tiga. Apa dia tu? Dunia yang cukup tua dah. Waktu zaman Nabi 1400 tahun. Subhanallah, masalli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan sekalian, masalli zaman ni kita duduk di fasa terakhir. Kita duduk di subhanallah akhir zaman. Dan akhir zaman ni pecah pada 3 fasa. Kita duduk fasa yang paling akhir. Kata ulama Musalli Ahmad, kata guru kepada Syekh Nuruddin, dia kata apa? Umat ni tak lebih daripada 1500 tahun. Umat tak lebih 1500 tahun. Nabi Adam, Nabi Nuh, semua Nabi-Nabi ni umat dia tak pernah lebih 1500 tahun. Kita umat Nabi Muhammad SAW dah berapa dah? 14 apa? 1434 tu daripada tarikh hijrah Nabi SAW. Waktu Nabi dilantik menjadi Rasul, tambah berapa pula? Tambah 13 tahun. 1434 tambah 13 apa? 1447. Allah tu waktu lantik Rasul 1447. Tuan-tuan tolak dengan 1500. Ingat tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang tu kalau diambil daripada lantik di Rasul. Kalau ambil daripada lahirnya Nabi SAW, tambah lagi 40 tahun. Apa kira sendiri? Saya naik seriah lah kira. Dah, subhanallah. Perempuan tak nampak kalau kita duduk ni dalam keadaan subhanallah, semua tanda-tanda kiamat dah ada dah. Betul tak? Allahumma salli ala Nabi kata aktsaru al-harju, banyaknya al-harju. Ma al-harju Rasulullah, apakah itu al-harju Rasulullah? Tanya para sahabat. Al-qatlu, pembunuhan. Betul tak? Allah tiap-tiap hari tengok dalam akhbar tentang sekalian manusia bunuh saja. Kematian berselerak di jalan-jalan. Betul tak? Allah aksiden tiap-tiap hari. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan nak cerita tentang tanda kiamat Allah. Seorang profesor Dmitri Bolakov, dia kata apa? Subhanallah, dia kata start pada 1970-an paksi bumi ni. Bukan kuliah paksi. Betul okey. Paksi bumi ni yang diikat ni pada matahari, diikat dengan bumi ni supaya dia duduk bergerak tu. Ni dia ikatkan sini ni. Dia panggil medan magnet dia. Start 1970-an dia mula loose lah. Loose. Jadi bumi tu duduk bergerak. Dulu berat sikit. Sejak tahun 2000-an, 2000 ni, dia milenium ni, dia kata pergerakan tu makin besar. Sampai setahun boleh pergi sampai 40 km bergerak tu dia punya distance. Satu hari dia kata paksi magnet ni dia akan terbalik. Pasal pergerakan terlalu banyak sampai terbalik. Bila terbalik dia kata waktu tu matahari akan naik sebelah barat. Profesor Dmitri Bolakov dia masuk Islam. Okay tu dia buat kajian. Dia memang buat kajian tentang paksi pergerakan bumi di Ukraine. Tuan-tuan, subhanallah. Nah, kita duk pergi ke arah tu. Allahumma salli ala tuan-tuan. Nak buat lagu mana? Buatlah. Para sahabat Nabi, seorang daripada tu orang, dia panggil orang Arabi. Waktu Nabi tengah khutbah, dia bangkit, Rasulullah, bila nak kiamat Rasulullah? Dia tanya aku tu. Rasulullah tanya dia balik, kamu tanya tentang kiamat, apa persediaan kamu nak berhadapan dengan kiamat? Jadi dah saya Rasulullah tak ada lah. Amal tu tak banyak, semayang sikit, puasa pun sikit, cukup-cukup je Rasulullah. Tapi satu je, saya sayang kepada kamu, saya sayang kepada Allah, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah ya Rasulullah. Rasulullah kata apa? Ya, kamu akan bangkit dengan orang yang kamu cinta. Dan tuan, mufti Allah sekalian, kita cinta kat siapa? Subhanallah. Ni, lah ni, tengok cinta kat siapa? Tuan-tuan cinta dengan Rasul SAW, bangkit dengan Rasul. Kita tak pernah jumpa Rasul, Nabi SAW tak jumpa. Cukuplah ni, subhanallah sama. Tuan-tuan cinta dekat alim ulama, tuan-tuan akan bangkit dengan alim ulama. Subhanallah. Jangan nanti bangkit-bangkit tengok-tengok dengan artis. Tak. Pasal apa? Dulu punya cinta ke artis. Alim ulama jauh dengan kita. Subhanallah, maksud sama tuan-tuan. Baik, nah, tu keadaan maksud sama. Dia panggil apa? Air musyammas. Yang kedua. Yang ketiga, dia nama dia air mustakmal. Air mustakmal, apa dia maksud air mustakmal? Air mustakmal suci. Boleh buat mandi, boleh subhanallah minum, boleh masya-Allah Robi basuh baju, boleh suci. Tetapi tidak menyucikan, tak boleh digunakan untuk mengangkat hadas. Pasal apa? Dia asal dia yang mutlak juga.
Asal pula dia bertukar jadi air mustakmal. Pasal apa dia bertukar jadi air mustakmal? Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atas dua sebab. Yang pertama, ni kalau pakai whiteboard syok, boleh garis-garis ni boleh nampak. Tak apa saya garis kot ni, tuan-tuan boleh nampak tak? Yang pertama, nampak tak? Tak nampak pendek umur. Nampak Ustaz, nampak. Nampak. Baik, yang pertama, subhanallah wa bihamdihi, tuan-tuan sekalian, sebab dia bercampur dengan satu benda suci yang lain. Ingat, asal dia air mutlak, asal dia air mutlak. Dia bercampur dengan benda suci yang lain. Benda suci juga campur dalam dia. Apa dia benda suci yang lain? Contoh, kopi, tak? Contoh Milo, contoh subhanallah masyaallah, jagung, contoh. Dia jagung. Kadang-kadang subhanallah kelang kabut pagi-pagi, dia kata abang, tak ada abang, saya pun nak pergi kerja ni, abang pun nak pergi kerja. Dia kata, ni tak ada buat ayak kat abang, tak ada abang. Abang, ni kopi, yang ni ayak abang buat sendiri lah. Laki dia pun telan ayak, ambil kopi, ambil gula, bolong sekali lah. Bancuh dalam mulut dia panggil. Terus sekarang. Baik, subhanallah. Baik. Kopi itu benda suci. Air mutlak itu juga air mutlak. Masuk benda suci lah air mutlak, bertukarlah dia jadi air mustakmal. Ingat, nama dia sudah bertukar, jadi panggil apa? Nama ada bertukar. Warna, kalau warna kuning jadi apa? Air teh. Kalau warna orange jadi apa? Orange. Kalau warna hitam jadi apa? Ayat Coca-Cola ke ayat apakah tu? Faham tak? Allah sekalian, subhanallah wa bertukar nama dia, Allahumma salli, maka dia jadi ayat mustakmal. Baik, subhanallah wa salli. Yang ni bila dia bertukar tiga benda. Yang pertama, tuan-tuan, subhanallah, dia bertukar warna dia, bertukar rasa dia, bertukar bau dia. Ni tiga syarat ni kita bertukar dah daripada ayat mutlak jadi ayat mustakmal. Tiga benda, tiga syarat dia: bertukar bau, bertukar warna, bertukar rasa. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dia bertukar daripada air mutlak kepada air mustakmal. Musalli ala sayyidina Muhammad, apabila dimasuki lebihan daripada air kita mengangkat hadas. Apa dia ayat mengangkat hadas? Kita angkat hadas tu apa? Hadas tu apa? Dua. Ni angkat tangan dan tak terjawab lagi. Dua. Yang pertama ada apa? Kecil. Yang kedua ada besar. Ada kecil apa dia? Wudu. Air hadas besar apa dia? Junub, mandi junub sebagainya. Baik. Subhanallah. Bila ambil wudu, belum ayat tu masuk balik dalam tu, maka ayat tu bertukar daripada ayat mutlak kepada ayat mustakmal. Subhanallah wa mandi wajib, subhanallah, belum ayat tu menitik balik dalam bekas tu, jadi bertukar tu ayat mutlak jadi ayat mustakmal. Subhanallah. Tapi bukan dalam semua keadaan. Bukanlah semua keadaan. Ni sampai mandi wajib, tuan-tuan, dia mandi kat kolam, jauh tarik tu, takut ayat masuk balik dalam tu. Oh, faham segala. Musalli ala sayyidina Muhammad. Mandi jauh. Subhanallah. Tak payah susah-susah. Baik, subhanallah Muhammad. Dia ada dua syarat. Macam mana air lebihan daripada air kita mengangkat hadas ini boleh bertukar daripada air mutlak kepada mustakmal dengan dua syarat. Bukan pada semua keadaan. Syarat yang pertama, subhanallah, hanya pada basuhan yang pertama sahaja. Hanya pada, apa dia maksud Ustaz basuhan yang pertama, apa dia? Tak bunyi. Apa dia maksud basuhan yang pertama tu, apa dia? Subhanallah, masa syamat, kita ambil wudu, basuh berapa kali? 3 kali. Basuhan yang pertama tu basuhan apa? Wajib. Basuhan yang kedua tu basuhan apa? Sunat. Basuhan yang ketiga? Sunat. Basuhan yang keempat? Makruh. Pandai apa mengaji. Bagus, subhanallah. Pandai, cerdik sungguh. Medok kali? Baik, subhanallah. Betul. Jadi subhanallah, yang bertukar daripada ayat mutlak kepada ayat mustakmal itu hanya pada basuhan yang pertama saja.
basuh muka, subhanallah, elok basuh muka, belum jatuh dalam tu, maka bertukarlah ayat mutlak kepada ayat musta'mal. Basuh yang kedua, basuh yang pertama okey, tak masuk. Basuh yang kedua belum ayat masuk tu. Tukar nak? Tak tukar. Pasal apa? Pasal yang tu basuhan sunat saja. Okey, clear, faham dah? Faham, subhanallah. Tu yang pertama. Syarat yang kedua, bertukarnya air mutlak kepada ayat musta'mal disebabkan daripada apa? Daripada kita mengangkat hadas, musalli ala sayyidina Muhammad, air basuhan hadas. Syarat yang kedua, ayat itu kurang daripada 2 kullah. Bukan 2 kullah, 2 kullah. Qaf, lam, ha dengan syaddah di atas lam. Kullah. Bahasa Arab tu tuan-tuan. Maksudnya dia banyak, bukan sikit. Ni cucu balik tadika, Tok Wan tadi Ustaz Abang ambil wuduk ayat 2 kolah. Ustaz Tok Wan, 2 kolah tu banyak mana Tok Wan? Tok Wan kata 2 kolah 2 kolah tu 2 biji kolah cucuku. Cucu dia kata apa? Bodoh Tok Wan. Patut gaji, subhanallah. Baik, tuan-tuan. 2 kulah tu banyak mana Ustaz Syamad? 2 kulah itu subhanallah, nak mudah kira, subhanallah, dia 230 liter dekat sini. Mana kita nak kira liter-liter tu? Baik. Paling minimum. Paling minimum banyak mana? Kalau kita nak buat kulah tu 60 cm. 60 cm panjang dia, kali 60 cm lebar dia, dalam dia 60 cm. 60 cm tu 2 batang meri. Faham tak? 2 batang meri tu. 2 batang meri tu, 2 batang meri tu, kau tidak? Yang tu yang paling minimum. Yang paling kurang. Ustaz Syed Muhammad. Faham tak? Maksudnya kalau ayat tu kurang daripada tu, tak cukup 2 kulah dah. Boleh faham tak? Subhanallah, masalli ala sayyidina Muhammad tu. Baik. 60 kali 60 kali 60. Yang tu paling minimum. Maksudnya kena buat besar lagi lah. Kita ni subhanallah, bila buat ayat, bila buat rumah tu buat cantik dah, besar dah rumah tu, subhanallah. Tapi tang bilik ayat tu tak mau nak berkira, tahu tak? Tak mau nak berkira ikut syariat. Buat sikit, beli pula, belikan ada yang jenis lagu tu. Tidak. Jadi bila kita mengambil wuduk, kadang-kadang tak sempurna. Pasal apa? Ayat tu berganti, ayat mutlak, ayat tu jadi ayat musta'mal. Kita mandi wajib, ayat tu masuk balik dekat dalam tu, tak boleh, ayat tu dah jadi ayat musta'mal. Faham tak? Subhanallah. Buat bagi besar sikit, bagi lebih. Kadang-kadang kaya tak payah, tak mau buat shower dah Ustaz, tak mau buat kolah-kolah dah Ustaz, buat shower terik. Pun tak apa juga. Tapi nak bagi tahu, kalau nak buat kolah, bagi besar. Lebih daripada 2 kullah. Faham tak? Kita ni berkira sungguh. Kalau nak ambil wuduk, tuan-tuan ni, rumah kita punya besar, cuba pergi tanya, mana tempat wuduk? Tempat wuduk. Dia tunjuk dalam bilik air tu, dalam bilik air tu. Paip ni untuk apa ni? Paip tu untuk mesin basuh. Dia kata, paip tu untuk mandi. Tumpah ambil wuduk kat situ. Nampak dah kita ni tuan-tuan berkira dengan ibadat. Sedangkan Allah kata apa? Subhanallah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia ni, dia mula-mula sekali nombor 1 daripada untuk ibadat kepada Allah. Sepatutnya benda yang untuk urusan ibadat tu selesai di rumah kita tu. Yang mandi tu nombor 2, yang ambil wuduk tu nombor 1. Pasal yang ambil wuduk tu, tuan-tuan muslimin sekalian, nah benda ibadat, berkaitan ibadat. Faham tak? Subhanallah. Ada lagi zakat ambil wuduk dalam jamban. Yang tu je paip dia duk ada. Buatlah sikit, ambil sikit, tarik sikit paip, tarik keluar ni apa yang tak bersangkut dengan bilik ayat dan sebagainya. Jangan berkira dengan musallih perkara ibadat dalam rumah kita. Baik, subhanallah. Itu dia panggil apa? Air musta'mal. Bertukar dia daripada subhanallah air mutlak kepada air musta'mal dengan syarat yang pertama, dimasukkan dia bercampur dia dengan benda suci ulang balik ni. Benda suci yang lain macam kopi, teh ke apa sebagainya, Milo dan sebagainya. Baik, suci. Yang bertukar warna, bertukar rasa, bertukar bau dia. Baik. Yang kedua, bertukar daripada air mutlak kepada air musta'mal dengan apa? Dengan dimasuki lebihan daripada kita mengangkat hadas.
hadas kecil ke hadas besar ke, masuk. Yang ni pula jadi dua syarat. Syarat yang pertama apa dia? Basuhan yang pertama. Mana nak kira ustaz, tak tahu yang pertama ke yang kedua akan masuk ke. Sebab tu sebagian ulama kata apa? Empat sudut kira basuhan pertama, tak kira basuhan kedua. Kalau masuk balik aja, kira tukar musta'mal. Faham tak? Yang jadi kecohnya bila kita ni tuan-tuan ambil ayam tu, kita nak basuh dengan bekas yang kecil. Faham tak? Tu ambil basuh tu perlu masuk dalam tu yang bertukar ni. Yang duduk dalam kolah tu bertukar tak? Tak. Subhanallah, masa saya tuan-tuan. Ni kena tu imam tu subhanallah hari tu subhanallah terlajak tidur. Dia dengan bini dia kan subhanallah. Semalam insiden dengan bini dia. Bangkit pagi tak ada mandi subhanallah kan. Nak masuk subuh dah. Kelang kabut buka pipe tengok ayat tak ada. Allah, dia kata jam ni. Saya kira itu imam pula ni. Dia kata mah jomkah kita pergi masjid. Dia kata nak buat apa? Dia kata hang pakai siap-siap kain batik tu. Pakai siap-siap kain apa? Kain mandi, kain basah. Dia pun selur kain basah siap-siap dan segala start motor naik Honda Cup tu. Lagi. Ni nak masuk waktu dah. Kan? Dah azan, elok dua azan dah. Orang duk ambil wudu kat dalam tu, kat dalam kolah yak. Kolah masjid tu. Dia sampai tak dan jet motor dah, lepas lagu tu tuan-tuan. Wuh, syum saja tu. Subhanallah. Subhanallah, imam saya buat kuat lentang ni. Mau cepat mau masuk pula, mau berum masuk dah doa. Dua cokor kepala dua orang tu. Orang dia ambil wudu tanya, ni tu imam buat apa ni? Mandi wajib dia kata. Dia pula kata apa buat tu imam buat lagu tu, dia kata. Tuan-tuan sekalian subhanallah, ayat tu boleh pakai tak gitu? Boleh tak? Boleh cuma tak gamak tengok tu imam dengan bini dia dalam tu. nak bagi contoh, bagi faham tu sampai teratu lah subhanallah. Bila ayat tu lebih dua kolah, tak ada masalah apa. Subhanallah. Yang jadi masalahnya bila kita buat keluar jadi bekas kecil tu, yang tu yang masalah. Subhanallah. Baik. Yang kedua subhanallah, dia kata apa? Punca yang bertukar daripada air mutlak kepada air musta'mal disebabkan daripada air yang lebih yang wuduk tu, kalau air tu kurang daripada dua kolah. Tu cerita dia subhanallah. Faham dah? Yang tu dia panggil air musta'mal. Air musta'mal ni boleh buat apa? Dah suci tapi tak menyuci kan? Boleh buat apa? Boleh buat minum. Kopi boleh minum, teh boleh minum, teh tak? Subhanallah. Air yang bercampur dengan air yang kita mengangkat adas tadi boleh buat apa? Boleh saja nak basuh baju ke apa sebagainya. Faham tak? Subhanallah, kita faham. Baik, subhanallah. Baik. Yang ketiga, yang keempat namanya air mutanajis. Apa dia air mutanajis? Air mutanajis ini ialah air yang bercampur dengan najis. Ada syaratnya juga subhanallah. Syaratnya tuan-tuan, musalli ala sayyidina Muhammad. Apabila subhanallah musalli tuan-tuan sekalian, kalau air itu kurang daripada 2 kullah. Kalau air tu lebih 2 kullah, masuk najis dekat dalam tu, tidak jadi apa? Tidak tukar jadi air mutanajis. Subhanallah. Kecuali dengan syarat, kecuali subhanallah air tu bertukar warna dia, bertukar bau dia, bertukar rasa dia. Ni sampai kolah masjid tu lebih 2 kolah, cantik dah. Cantik dah lebih 2 kolah, cantik dah, besar dah subhanallah. Tapi tek cicak penuh kat dalam tu. Sampai hitam air tu. Nak buat lagu mana agak Palung? Nak buat ke mana? Nak buat mana? Cuci. Tak payah cuci, tukar tok siap tu, tak buat kerja. Subhanallah. Subhanallah. Sampai hitam. Baik, subhanallah. Kalau macam tu keadaannya subhanallah, maka air tu sudah jadi air mutanajis. Subhanallah. Pasal apa jadi air mutanajis ni? Dimasuki najis, dimasuki bangkai. Bangkai subhanallah muslimat. Tu tuan-tuan sekalian, dalam kolah kita tu tengok-tengok esok ni tuan-tuan, tengok-tengok kambing sekok mati kat dalam tu. Tak boleh dah subhanallah. Pasal apa? Pasal ada bangkai duduk dalam tu subhanallah. Tapi tuan-tuan, musalli ala sayyidina Muhammad, ada bangkai-bangkai yang dimaafkan. Masuk dalam bekas kita tu, masuk dalam air kita tu, walaupun kurang 2 kolah. Ni cawam besar ni. Ada bangkai masuk dalam ni. Ada bangkai yang dimaafkan. Apa dia bangkai dimaafkan? Lalat, contohlah.
serangga, semut. Serangga ni syarat dia kalau kita potong dia, dia tak ada darah yang tak ada darah mengalir. Tu bangkai yang dimaafkan. Subhanallah sebab. Semut, cicak dia. Lalat, lipas, kalau apa ni tu, apa tu, ulat, gonggok tu kan. Faham tak sekalian macam mana? Perempuan buat serawak pisang sedap, mana gaya nak suar kat lelaki kita tu, abang tu serawak siap tu, dia pergi baca kopi, cicak itu pum, syahid kat dalam tu. Syahid cicak tu. Subhanallah kan. Kemudian masalah ala Sayyidina Muhammad, boleh makan tak? Serawak tu boleh lah makan, cicak tu jangan makan. Buang makan cicak tu.